إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah adalah kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab ini Imam Nawawi menyebut zikir-zikir dan doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, katanya kami riwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, betul dah kita muka surat 151, betul dah. Okey, muka surat 151, masalah yang ke-248. Kami riwayat di dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah, dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salati al-'asr ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa thamaniyatan min waladi Ismail. Artinya, aku duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah selepas solat asar hingga matahari terbenam adalah lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Katakanlah di sana ada hamba daripada keturunan Nabi Ismail, di hamba daripada keturunan Nabi. Jadi merdeka dia lain daripada hamba, bukan daripada keturunan Nabi. Sebab dia, sebab ketika kita memerdekakan hamba daripada keturunan Nabi, bukan semata-mata kita memerdekakan hamba, bahkan kita memuliakan Nabi tersebut. Jadi ada kelebihan yang tidak sama dengan memerdekakan hamba yang bukan daripada keturunan Nabi. Okey, kita kena faham di sini dulu. Memerdekakan hamba adalah suatu ibadat yang cukup dipuji oleh syarak. Okey, suatu ketika dahulu ada hamba, dan antara ibadat yang dipuji oleh syarak, ibadat yang ditekan oleh syarak, ibadat yang dituntut oleh syarak adalah memerdekakan hamba. Okey, memerdekakan hamba ada kelebihan dia. Apabila seorang itu memerdekakan hamba kerana melihat kepada mulia ataupun kerana memuliakan Nabi, kerana hamba ini adalah anak Nabi, anak cucu Nabi, maka ada kelebihan yang lain. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah, hadis ini diriwayat dengan sanad yang dhaif, yang mana kalaulah nak banding dengan memerdeka 8 orang daripada anak cucu Nabi Ismail, kalau nak banding dengan duduk bersama dengan satu kaum lepas daripada sembahyang asar sehingga maghrib berzikir kepada Allah, lebih aku sukai duduk bersama dengan kaum tersebut berzikir kepada Allah lepas daripada sembahyang asar hingga terbenam matahari. Baik. Seterusnya katanya bacaan ketika mendengar azan maghrib. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar aku bacaan ketika mendengar azan maghrib. Kita ada apabila orang bang gari, kita ada sunat kita jawab azan. Okey, itu jelas dah. Lepas tu kita ada selawat selepas daripada azan. Okey, waktu jelas. Lepas tu kita ada doa selepas daripada azan. Waktu jelas. Waktu bukan setakat maghrib saja, bukan setiap kali kita dengar azan. Tapi di sana ada pula doa yang Rasulullah pernah ajar kepada siapa? Kepada Ummu Salamah, isteri dia radhiyallahu anha, ketika mendengar azan maghrib. Doa dia yang Rasul ajar, Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li.
Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya malangmu, waktu perginya siangmu, dan suara-suara para penyerumu. Ni suara-suara orang yang menyeru kepadamu ya Allah. Dia suara Bilal, ni suara Bilal, ni suara yang mengajak kepada Allah sebenarnya. Sebab itulah Bilal, kalau kita kata Bilal lah, tu Bilal sebab walaupun Bilal tu pada asalnya nama kepada sahabat Rasulullah. Tapi oleh kerana hak yang masyhur tu kambang Rasulullah adalah Bilal, maka kita panggil tu kambang tadi semua tu Bilal belaka. Baik, siapa ke benda Bilal imam. Padahal Bilal tu nama orang sebenarnya. Dan tu kambang Rasulullah bukan Bilal seorang, dia ada lagi hak lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kambang dia ada 4 orang. Yang masyhur paling masyhur adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang ketiganya adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah tu kambang di Masjidil Haram, tapi setelah daripada tahun Fathu Makkah lah. Yang keempatnya adalah Sa'ad Al-Qarad, tu kambang di Masjid Quba. Baik, ada 4 orang. Cuma yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah. Jadi suara tu Bilal ketika mengajak orang saat itu bang sebenarnya nak kabur-kabur masuk waktu sembahyang. Jadi tu Bilal tu ketika dia bang sebenarnya dia ajak orang untuk sembahyang. Sebab itulah besar pahala Bilal. Sebab itulah para Bilal di akhirat kelak adalah orang yang paling panjang tekuk dia. Bukan paling panjang tu maksud cacat, bukan. Adalah kiasan daripada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Baik. Jadi bunyi bang maghrib ni itu adalah suara-suara orang yang mengajak kepadamu ya Allah, maka ampunilah aku. Okey, kalau kita tengok sekadar kita tengok ni adalah doa yang Rasulullah ajar kepada siapa? Kepada isteri dia Ummu Salamah. Tapi kalau kita tengok lebih mendalam lagi, benda yang kita faham bahawasanya Rasulullah ingin ajar kepada isteri dia setiap detik dan setiap saat hati basah mengingati Allah Subhanahu wa taala, mulut basah mengingati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan diri kita berdosa sehingga sentiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok doa yang Rasul ajar kepada dia supaya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfirli. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diucapkan selepas solat maghrib sebelumnya telah dijelaskan bahawa disunatkan untuk membaca zikir-zikir yang telah tersebut di atas setiap lepas menunaikan solat wajib. Dulu kita ada bincang dah berkenaan dengan zikir-zikir yang sunat kita baca, doa-doa yang sunat kita baca selepas daripada sembahyang fardu 5 waktu. Okey, dulu kita bincang panjang lebar benda yang zikir, yang warid daripada Rasulullah, yang datang daripada Rasulullah selepas daripada sembahyang fardu, doanya, zikirnya. Baik, katanya di sini disunatkan pula untuk membaca zikir selepas solat sunat maghrib. Okey, tengok. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat maghrib masuk ke rumah, kemudian solat 2 rakaat dan membaca. Rasul lepas daripada sembahyang maghrib, Rasul pun balik rumah, Rasul sembahyang sunat maghrib rumah 2 rakaat. Dia pada asalnya sembahyang sunat paling afdal kita buat di rumah. Itu paling afdal. Baik. Tapi kita hari ni tak boleh kita buat gitu hak ni. Kalau buat gitu pakat lepas sembahyang maghrib balik sembahyang sunat di rumah, memang tak ada majlis kuliah terus tak ada. Apa hari Jumaat nak beramal dengan hadis, balik sembahyang sunat maghrib di rumah. Lepas tu tengok TV. Isyak dah tahu mana dah. Jadi biasa gitulah, dah tengok TV kau, dah tengok jadi galik. Erek rasa berat lalu anak mari masjid. Jadi berat lalu, tambah-tambah hujang pula kau berat. Jadi pada asalnya dah Rasulullah kan rumah dia dia maksudnya tepi masjid itu je. Rumah dia tepek dengan masjid. Lepas daripada Rasul sembahyang maghrib fardu bersama dengan sahabat, Rasul masuk ke rumah dia sembahyang sunat maghrib 2 rakaat, sembahyang sunat ba'diyah. Lepas tu Rasul baca lagu mana? Ini doa Rasul baca. Ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinik. Maksud dia, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dia kita orang Arab
diletakkan ataupun dipanggil nama hati kita ni dalam bahasa Arab dipanggil qalbun. Qalbun makna hati. Di sebenarnya qalbun ni kita terjemah kepada hati, tapi sebenarnya terjemahan asal qalbun adalah jantung. Qalbun makna di jantung sebenarnya. Manakala hati itu dipanggil kabid. Cuma kita guna perkataan jantung. Kadang-kadang kita terjemah kepada mana hati. Kadang-kadang ada orang kata benda jantung hatiku. Tapi kitab, kamu ingat kitab yang terjemah jantung, kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia ada cerita bab jantung. Sebenarnya qalb asal makna jantung. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Rasulullah doa kepada wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati kita ataupun jantung kita orang Arab panggil qalb. Kenapakah orang Arab meletakkan jantung dengan nama dia qalb? Sebab qalb makna bertukar. Kerana hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Kadang-kadang keputusan yang kita buat sekian molek-molek ada. Dah nak buat lagi, nya pusing kat lain pula hati ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan al-absar dan penglihatan, tetapkanlah hati-hati kami di atas agama-Mu. Jadi minta Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah orang yang pasti dah Allah taala akan tetapkan hati dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hak tu jelas dah. Rasulullah orang yang Allah taala pelihara. Rasulullah adalah orang yang maksum daripada melakukan dosa. Apatah lagi kalau dosa yang paling besar, dosa syirik dan seumpamanya, dia terpelihara. Tetapi tetap Rasul baca. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain daripada Ummu Salamah, ketika ada orang mari bertanya kepada Ummu Salamah, mendakah doa yang paling banyak Rasul baca? Ketika giliran Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, kana akthar du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak Rasul baca ketika Rasul berada di rumah aku adalah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama-Mu. Tengok, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasul doa sekalipun pasti Allah taala akan tetapkan Rasulullah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah Rasulullah, kerana dia adalah kekasih Allah, kerana dia adalah pilihan Allah. Dia orang yang dijaga oleh Allah. Tetapi kenapa Rasulullah tetap berdoa dengan doa tersebut? Yang pertama adalah kerana nak mengajar kepada kita ummah. Kerana nak mengajar kepada kita ummah. Bukan setakat kita berusaha untuk menjaga agama kita, bukan setakat kita berusaha siang malam untuk menjaga akidah kita dan iman kita, bahkan masih lagi belum memadai semata-mata usaha kita, bahkan mesti kita kena letak selagi, iaitu kita kena berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga agama kita dan menjaga iman kita. Tidak semata-mata kita berusaha belum lagi mencukupi. Kerana kita kena ingat, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah, kita tidak mampu melakukan apa jua kebaikan dan kita tidak mampu untuk meninggalkan apa jua kejahatan. Baik. Jadi apabila ia adalah pertolongan dan bantuan daripada Allah, taufik daripada Allah, maka mesti kita kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berusaha, mesti kita kena berdoa kepada Allah. Dan doa, kita nak doa ikutlah doa lagu mana pun, minta Allah Taala tetapkan hati kita. Tetapi hak yang comelnya kita doa sebagaimana hak yang warid daripada Rasulullah. Sebagai contoh doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi daripada Amarah bin Shabib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat ala athari al-maghrib
بعث الله تعالى له مصلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصلح وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. Maksudnya, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas daripada sembahyang maghrib. Dia baca 10 kali selepas daripada sembahyang maghrib. Baik. Apabila dibaca 10 kali lepas daripada sembahyang maghrib, nescaya Allah akan mengiringkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya. Dia maslahah ni maksudnya malaikat yang menjaga dia lah. Ada malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk jaga dia hingga pagi hari. Jadi malam tu Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga dia sampai kepada subuh. Baik, Allah akan memberikan 10 pahala yang menghantarkannya masuk kepada syurga. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kepada dia 10 kebaikan yang mewajibkan dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghapuskan 10 dosa yang mencelakakannya, 10 dosa yang akan merosakkan dia, membinasakan dia, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa tersebut daripada dia. Bacaan tersebut senilai memerdekakan 10 hamba mukmin. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, kami tidak pernah mengetahui bahawa Amarah bin Syabib pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, kami tidak pernah mengetahui bahawa Amarah bin Syabib pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini terputus sanad, hadis ini dhaif. Cuma hadis ini diriwayat juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Dari 2 jalur. Yang pertama seperti riwayat di atas, sedangkan yang kedua daripada Amarah, daripada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Al-Hafiz Imam Abul Qasim bin Asakir mengatakan jalur kedua ini yang benar. Maksudnya hadis ni, kalau ini perbincangan ilmu hadis lah, hadis ni buat kesimpulan. Hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Diriwayat juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah. Baik, disebut oleh 2 orang ulama hadis ni. Cuma dalam kitab Imam An-Nasa'i dia mari 2 sanad. Sanad yang pertama sama dengan sanad Imam Tirmizi. Cuma sanad yang pertama terputus sanad. Sanad yang pertama terputus sanad. Maksudnya sanad tidak bersambung. Sedangkan di antara syarat hadis sahih mesti sanad yang bersambung. Okey, tapi sanad yang kedua sanad bersambung. Sehingga seorang ulama besar dalam bidang hadis nama Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir seorang ulama besar, dia kata sanad yang kedua ni adalah sanad yang betul. Maksudnya sanad yang boleh diterima. Imam Ibnu Asakir adalah seorang ulama hadis yang terkenal yang berasal daripada negara Syria. Baik. Dia ada satu kitab nama dia Tarikh Dimashq, 75 jilid. 75 jilid. Okey, satu-satu jilid lebih kurang tebal ni. Kira kali 75 ni. Jatuh atas kepala mati saya. Tu kitab dia. Banyak lagi kitab lain, tu antara kitab Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir dia guru kepada Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Guru kepada Syekh Nuruddin Az-Zinki. Tok guru dia tu Syekh Nuruddin Az-Zinki. Biasa dengar ada raja yang adil. Suatu ketika dahulu nama Syekh Nuruddin Az-Zinki, juga daripada Syria. Lepas tu lepas daripada Syekh Nuruddin Az-Zinki barulah datang Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Yang mana antara tok guru dia saat itu adalah ni Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir. Dan kalau kita tengok Syekh Nuruddin Az-Zinki memang cukup patuh kepada guru dia. Jadi apabila tok guru dia baca hadis, dia dengar. Dan apabila tok dia kabur hadis berkait dengan benda-benda, habis dia suruh tentera dia, suruh cakap kita polis dia, tentera dia beramai belaka dengan hadis tersebut. Tengok hebat. Baik. Ini Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir, kubur dia terletak di satu tempat di Syria, di Damsyik, nama dia Bab Musalla. Dia kubur di situ, dia banyak kubur ulama saja situ. Lepas tu kubur dia duduk tengah bulatang. Tengah bulatang situ. Anda tak tahu kenapa kubur dia duduk tengah tu, Kak. Dia
Maksudnya tengah jalan betul-betul, tapi macam kita kata macam rambau. Sebab hamba tahu tu setiap hari hamba lalu kat kubur dia. Sebab hamba nak pergi universiti hamba saat itu, kita jalan kaki memang lalu kat tu masa kita belajar di sana dulu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, kata perkataan atau kata perkataan maslahah dalam hadis itu ada sebut perkataan maslahah dengan huruf mim fathah. Baca dengan mas, sin sukun, sin mati, dan lam fathah, lam bagi atas, maslahah. Artinya para malaikat sebagai penjaga. Maksud Allah Taala utuskan malaikat menjaga dia. Baik. Katanya bacaan pada solat witir dan selepasnya. Bagi yang solat witir sebanyak 3 rakaat. Okey, solat witir ni kita boleh buat serakaat, boleh kita buat 3 rakaat, boleh kita buat 5 rakaat, kita boleh buat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Paling banyak rakaat sembahyang witir adalah 11 rakaat. Hak tu yang paling banyak. Walau bagaimanapun masih lagi ada pandangan yang mengatakan boleh sembahyang witir sebanyak 13 rakaat. Okey, pandangan hak yang masyhur sembahyang witir adalah sebanyak 11 rakaat. Sembahyang witir boleh kita buat, kalau kita nak buat lebih daripada 1 rakaat, boleh kita buat 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat, gitulah seterusnya. Dan boleh kita buat 3 rakaat sekaligus. Kita boleh buat 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus, 11 rakaat sekaligus. Boleh, tak ada masalah. Cuma buat 3 rakaat sekaligus, dia boleh 2 cara. Yang pertamanya kita buat 2 tahiyat. Tahiyat yang pertama pada rakaat yang kedua dan tahiyat yang kedua pada rakaat yang ketiga. Lepas tu yang keduanya adalah kita buat 1 tahiyat pada rakaat akhir. Yang paling comel adalah buat 1 tahiyat pada rakaat yang akhir sahaja. Tidak buat 2 tahiyat kerana untuk mengelak daripada sama dengan sembahyang maghrib, kerana di sana ada larangan sembahyang witir seperti sembahyang maghrib. Okey, itu perbincangan berkenaan dengan sembahyang witir. Cuma dalam ni nak cerita benda kau yang sunat kita baca dalam sembahyang witir. Okey, kita tengok. Bagi solat witir sebanyak 3 rakaat disunatkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun. Jadi rakaat pertama kita baca surah Al-A'la. Maksud surah Al-A'la tu sabbih isma rabbikal a'la, itulah. Baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Jadi kita rasa kebanyakan orang yang mari sembahyang berjemaah di masjid, tambah-tambah kalau bulan Ramadan mari sembahyang dak mi sembahyang tarawih, rasanya ingat ni surah ni orang dak baca sokmo. Orang dak baca sokmo surah ni. Kau dak ingat tu mungkin ngantuk kali dalam sembahyang tarawih. Ya, kalau mengantuk memang tak nak fokus dah. Cara kena sudah aja. Baik, kalau dia saat itu perhati orang baca, mungkin rasanya kalau duduk main masjid semua dah tahu apa ribu kali dah kali dengar surah ni. Kau dah ingat juga dah tahu benar telajak gitu. Dak cakap dengan seorang, cakap dengan Allah. Beribu kali dengar dah ingat lagi. Nah, biasanya ingatlah sabbih isma rabbikal a'la ni. Baik. Yang keduanya, rakaat yang kedua lepas daripada Fatihah baca surah Al-Kafirun. Demikian juga katanya kemudian pada rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas dan surah Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain ni maksudnya surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di rakaat ketiga sama ada kita baca surah Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, ataupun kita baca surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia ada riwayat belaka ni. Cuma dalam masalah Al-Mu'awwidzatain ni ada riwayat yang tidaklah sekuat riwayat surah Al-Ikhlas. Tapi tak ada masalah kita gabung 3 surah tersebut. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Katanya apabila pada rakaat pertama lupa membaca surah Al-A'la, terlupa nak baca surah Al-A'la, baca surah Qul huwallahu ahad. Sebab biasa baca Qul huwallahu ahad sama sembahyang sunat, sebab nak cepat kan. Biasa bahan Qul huwallahu ahad sama. Biasa gitulah. Jadi masuk rakaat pertama bahan Qul huwallahu ahad dah. Allah lupa nak baca subhana rabbika sabbih isma rabbikal a'la. Maka hendaklah dibaca pada rakaat kedua bersama surah Al-Kafirun. Okey, ni cara dia sunat. Sunat baca juga sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat kedua. Lepas tu baru baca surah Al-Kafirun. Siapa yang kata sunat? Imam Nawawi.
Kalau Imam Nawawi kata sunat ayat bertikah, sebab Imam Nawawi ni bukan ulama kampung bukan ulama kampung. Ini ulama yang maksudnya ulama besar. Ulama besar yang menjadi rujukan dalam fiqh dan dalam hadis, dalam lughah ni Imam Nawawi. Baik. Jadi Imam Nawawi kaboy. Apabila pada rakaat pertama lupa membaca surah Al-A'la, maka hendaklah dibaca pada rakaat kedua bersama surah Al-Kafirun. Okey. Jadi kalau kita jadi tu imam, akan datang sebagai contohlah. Jadi tu imam sembahyang, okey, sembahyang tu imam masjid ke surau ke rumah pun tak apa. Tu imam rumah. Masuk rakaat yang pertama, kita menjadi imam kepada isteri kita, anak-anak kita. Rakaat pertama sepatutnya sunat kita baca Sabbih Isma Rabbikal A'la, tiba-tiba kita baca surah lain. Tak teringat. Jadi masuk rakaat kedua baca dua surah, Sabbih Isma Rabbikal A'la, lepas tu qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Lepas tu kata dia lagi, maka hendaklah demikian juga apabila lupa membacanya maka hendaklah dibaca pada rakaat keduanya bersama surah Al-Kafirun. Demikian juga apabila lupa membacanya pada rakaat kedua, maka dibaca pada rakaat ketiga bersama surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Baca. Bini kata, apa like abang ni? Orang lain baca Sabbih Isma Rabbikal A'la rakaat pertama, abang baca Sabbih Isma Rabbikal A'la pada rakaat ketiga. Baik, pelik kok penuh lagi orang buat gini. Abang dia kata, ni ambil kita Al-Azkar ni, tengok cuba baca boleh. Tanda boleh. Tunjuk ni. Abang kau belajar ni kan? Abang kau dah belajar. Kata abang ni. Baik. Katanya seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad yang sahih daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam pada solat witir membaca Subhanal Malikil Quddus. Ini sunat kita baca lepas daripada kita sembahyang witir, baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lepas sembahyang sunat witir kita baca. Dia bukan mesti pada bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan kita sembahyang sunat witir tu bukan mesti baca kuat, bukan mesti berlagu. Ya dia hak tak pandai berlagu tu ketika orang suruh jadi tikmai dak baca sekarang belakang. Sebab dia kata tak pandai berlagu. Dia tak mesti. Bukan mesti berlagu, bukan mesti baca kuat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Baca gitu. Maha suci Raja yang Malik ni, Raja yang Maha Suci. Maksudnya Maha Suci Tuhan yang memerintah kita yang Maha Suci. Baik. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Sunni menyebut Subhanal Malikil Quddus 3 marrat. Maksudnya baca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Baik. Lepas daripada sembahyang sunat tarawih pula sembahyang sunat witir, sunat kita baca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir witirnya membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bika bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maksudnya artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Dia keredaan datang daripada Allah, kemurkaan juga datang daripada Allah. Maka kita minta berlindung daripada kemurkaan. Kita minta berlindung kepada keredaan Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita maksud. Jadi kita minta agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita redha dia dan lindungi kita daripada kemurkaan dia. Kita maksud dia, dan aku berlindung kepada kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu. Okey, kita di sana ada kemaafan daripada Allah, dan di sana ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kemaafan dan menjauhi kita daripada hukuman dia. Dan aku minta berlindung dengan-Mu daripada-Mu. Aku minta berlindung kepadamu daripada-Mu. Maksud dia, kita minta berlindung dengan Allah daripada Allah.
Sekarang ni ada sebahagian daripada hamba Allah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala sesatkan dia. Sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi taufik. Sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Jadi bermakna baik dan buruk semuanya datang daripada Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, ataupun kita berlindung dengan kebaikan yang datang daripada Allah, daripada keburukan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud wa a'udzu bika minka. Jadi kita minta agar kebaikan yang datang daripada Allah dikurniakan kepada kita dan dijauhi keburukan yang datang daripada Allah daripada kita. Kita maksud dia. Aku tidak dapat menghitungkan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Kita tidak dapat menghitung pujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalan. Banyak mana puji kita masih lagi tidak padang dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Baik, jadi sunatlah kita baca selepas daripada kita sembahyang sunat witir. Seterusnya, yang keempat, zikir hendak tidur dan setelah berbaring. Zikir hendak tidur dan setelah berbaring. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni biasanya, ataupun ayat ni ayat di antara ayat yang biasa kita dengar dah. Ayat ni di antara ayat yang sentiasa kita dengar. Yang mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sesungguhnya Allah Ta'ala, sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala antara perkara yang kita dapat faham daripada ayat ni adalah Allah Ta'ala memerintah kepada kita supaya kita menggunakan akal dan berfikir tentang penciptaan Allah, tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika mu tengok langit, mu tengok bumi, mu gali tanah, bukan hanya semata-mata mu tengok, tapi mu kena tengok untuk tujuan mengambil pengiktibaran. Semata-mata mu tengok tak ada pahala. Tapi kalau mu tengok mengambil pengiktibaran daripada penciptaan langit dan bumi, maka mu dapat pahala, dan perkara itu akan menambahkan, menguatkan lagi keyakinanmu dan keimananmu. Baik, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, siang malam, siang malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat, tu menjadi tanda. Tanda di atas kebesaran Allah, tanda di atas keagungan Allah, tanda di atas kesucian Allah, tanda di atas kehebatan Allah, tanda di atas keesaan Allah. Tapi la ayat li ulil albab, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai akal fikiran, maka itu tidak menjadi tanda. Orang yang tidak mempunyai akal fikiran. Kita semua, orang kafir ke orang Islam, semuanya mempunyai akal fikiran. Tapi orang yang dimaksud yang mempunyai akal fikiran di sini adalah dia menggunakan akal dia untuk berfikir kepada perkara tersebut. Dia guna akal dia untuk berfikir, mencari tanda, mencari bukti di atas keesaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang menyebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Kenapa kau Imam Nawawi menyebut ayat ni selepas daripada dibuat tajuk? Kerana dalam ni dikata ada zikir ketika hendak tidur dan setelah berbaring. Orang takut, tidur pun tak ada adab tidur duduk baca Quran lagi, tak ada adab tidur zikir. Dan zikir kena duduk molek, tak jadah molek. Tak semesti begitu. Tidak semesti begitu, bukan begitu. Bahkan antara golongan yang Allah Ta'ala puji adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah sehingga dalam keadaan dia tidur sekalipun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring,
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, dia duk fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kalau kita tadabbur ayat ni, kita akan dapati bahawasanya orang yang sentiasa berfikir ataupun dia tengok kepada makhluk Allah Ta'ala, dia berfikir, maka dia akan sampai kepada satu tahap dia meyakini bahawasanya benda ini adalah makhluk Allah, akan bertambah kuat iman dia sehingga keluar daripada mulut dia yang lahir daripada hati, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mu tidak jadi benda ni sia-sia. Ada hikmah. Mungkin aku ada hikmah yang sebahagiannya aku tahu dan banyak lagi hikmah yang aku tidak tahu. Nah, itu maksud ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada seksa neraka. Maka ketika itu mari perasaan takut dalam hati dia, maka akhirnya diminta berlindung kepada Allah daripada seksa neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan kami riwayatkan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Huzaifah dan Abu Dzar, dua orang sahabat Rasulullah yang meriwayat hadis ini daripada Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, Rasulullah membaca bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ini di antara adab yang kita buat sebelum kita tidur. Tapi kalau nak baca doa ni sebelum tidur, macam kita pernah khabar sebelum ni, kita tidak boleh masa kita bagi tu duk carakan handset lagi. Masa duk bagi lewat dah, duk carakan handset lagi, tiba-tiba jatuh handset, tidur tu dah nak baca ni. Ya kan? Ya, jadi tidur dengan handset. Tidur dengan handset. Lepas tu kaki bangun tidur cari handset pula. Dah pula baca doa bangun daripada tidur. Tidur dengan handset, bangun tidur pun dengan handset. Jadi lagu tu lah. Jadi kena sampai masa nak tidur ni, benda-benda yang mengganggu untuk kita baca, kita kena tak tepi belaka dah. Tak tepi handset ke apa sekali, tak tepi baca doa ni. Baik. Duk layan handset lagi. Last kali tidur dengan handset gitu hak biasa je. Baik. Amba tu orang lain pun dah tahu. Tapi lebih kurang je kita manusia. Sama je. Bukan demo malaikat. Amba seorang manusia. Jadi kalau kita nak baca doa ni sebelum tidur, memang tak boleh layang handset. Kalau layang memang gitu lah tidur dengan handset. Tak tahu dah baca dah benda ni. Baik. Kami riwayatkan juga dalam hadis tersebut dalam Sahih Muslim daripada Al-Bara bin Azib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam Sahih Muslim daripada Bara bin Azib, dalam Sahih Bukhari daripada Hudzaifah dan Abu Dzar. Pendek kata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada Fatimah. Ini Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali dan kepada Fatimah, "Idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmada 33." Artinya, apabila kamu berdua berganjak ke peraduan atau kamu hendak tidur, maksudnya dua orang kalau duduk dah atas lembek, atas tilang nak tidur dah, maka bertakbirlah sebanyak 30 kali. Okey, baca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Lepas tu bertasbih sebanyak 30 kali, subhanallah 33 kali. Lepas tu bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebut at-tasbih 34, baca tasbih sebanyak 34 kali. Ada riwayat yang lain menyebut at-takbir 34, baca takbir sebanyak 34 kali. Jadi cerita dia panjang, gini cerita dia. Sayyidina Ali dia khabar kepada Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Dia kata dia minta dengan ayah seorang, minta dengan Rasulullah hamba dapat membantu Fatimah buat kerja rumah. Sebab Fatimah sekarang ni sakit tangan, buat kerja rumah banyak sangat, buat kerja rumah, masak lagi banyak, buat kerja rumah. Jadi dia pun cadang kalau pergi minta dengan Rasulullah, dah ayah dia kan, buat mertua dia. Sayyidina Ali orang miskin, orang susah. Sayyidina Ali orang susah, orang miskin.
Orang susah lah kita kata orang miskin. Sayyidina Ali nikah dengan anak Rasulullah, tak ada benda pula. Maksudnya orang miskin jugalah. Maka jadi susah. Lepas tu kena buat kerja sendiri Fatimah. Orang lain ada juga hamba-hamba yang boleh tolong. Maka dia pun cadang nak pergi minta dengan Rasulullah. Lepas tu Rasul kata tak perlu hamba-hamba lah. Cakap mudah gitulah, tapi bukan Rasul cakap gitu. Jadi aku akan bagi kepadamu benda yang lebih lagi benda comel daripada hamba tersebut. Benda sebelum daripada mu tidur, mu baca benda ni 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Ada riwayat 34 kali subhanallah. Maksudnya cukup 100 kali sebelum daripada mu tidur. Baik, maka ulama lepas daripada tu tak ada benda. Ya amal ni tak perlu dah kepada hamba-hamba. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya orang yang ingin mendapat kekuatan, orang yang nak dapat tenaga dan kuat, dia kena baca ni hak yang Rasul ajar kepada Fatimah. Sebab Fatimah ni ketika dia mari minta dengan Rasul, asalnya dia nak minta dengan Rasul hamba. Sebab oleh kerana tangan dia sakit, dia buat kerja rumah banyak sangat. Untuk meringankan beban dia, Rasul tak bagi hamba, Rasul bagi benda ni. Maksudnya ia akan membantu untuk menambah kekuatan dia. Baik, sebab itulah Sayyidina Ali gagah. Sayyidina Ali di antara orang gagah. Siapa kau orang tua dulu dia katakan ni gagah Ali kan, dia ada sebut kan. Gagah Ali, gagah Musa. Orang tua dulu. Dia kata gitu, gagah Ali, gagah Musa. Hak ujung tu jangan nak kira. Dia hak tu dia reka dikit tu. Siapa ketuk benda tu tahi dah rasa dengan dia. Tu reka diri. Tapi orang tua dia kata gitu dulu kan. Gagah Ali, gagah Musa. Memang Sayyidina Ali gagah. Sayyidina Ali antara pahlawan, orang yang gagah. Baik. Dan antara amalan Sayyidina Ali ni, hak yang Rasul hajar kepada dia ni, dia baca ni. Begitu juga Fatimah. Baik. Jadi orang yang nak ada kekuatan tenaga, okey, dia baca bacaan hak yang Rasul hajar, iaitu sebelum daripada tidur dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lepas tu Allahu akbar 34 kali. Baik. Ali mengatakan semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Lepas daripada aku dengar ni, aku tak pernah tinggal. Baca semua sebelum daripada tidur. Ditanyakan kepadanya, walaupun pada malam perang Siffin. Kata dia menjawab, walaupun pada malam perang Siffin. Peperangan Siffin adalah peperangan yang berlaku di antara tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Ali dengan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Ya, pada zaman tu dilantik Sayyidina Ali menjadi khalifah, pengganti kepada Sayyidina Uthman. Tetapi Muawiyah dia tidak bai'ah kepada Sayyidina Ali. Dipendekkan cerita, berlaku peperangan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memimpin tentera dan Sayyidina Ali adalah khalifah. Baik, sepatutnya Muawiyah wajib kena taat, kena bagi bai'ah. Baik. Tapi Muawiyah berijtihad. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan Muawiyah salah, berdosa. Kita tak kata gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata Muawiyah salah. Tetapi salah dia saat itu adalah melalui ijtihad dia, kerana kita memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah salah sebenarnya dalam peperangan tersebut. Muawiyah salah kerana dia tidak berbai'ah kepada Sayyidina Ali. Baik, Muawiyah salah dalam masalah ni. Akhirnya berlaku peperangan yang besar. Jadi berlaku peperangan besar di antara tentera Sayyidina Ali dan dengan tentera Syam. Antara tentera yang kuat masa itu adalah tentera Syam. Tentera Syam adalah tentera Muawiyah. Kerana Muawiyah dilantik menjadi gubernur. Kalau cakap kita menjadi menteri besar di negara Syam. Jadi sebenarnya menteri besar, gubernur, apabila dilantik pemimpin atas orang lain, dia kena ikut, kena patuh. Dia kena bagi bai'ah. Baik, tapi dia tidak bagi bai'ah kepada Sayyidina Ali. Dipendekkan cerita, akhirnya berlaku peperangan yang besar di antara orang Islam sendiri. Di tentera Sayyidina Ali pun ada sahabat, tentera Muawiyah pun ada sahabat. Cuma ramai sahabat bersama dengan Sayyidina Ali. Baik, dah perang sesama orang Islam pula. Memang Allah, perang bukan boleh tidur je ke? Perang ni duk mikir dah, dia ketua pula, dia duk mikir siang malam awak lagu mana, strategi apa semua sekali. Pun dalam peperangan Siffin pun tetap masa nak tidur saat itu, tetap dia baca. Tetap dia baca. Sibuk lagu mana pun, hal negara tetap dia baca. Bukan hal bola, hal negara. Kita hal bola pakai out dah ke dah. Allah Rabbi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu berganjak ke peraduangnya, maksudnya tempat tidur dia dah, hendaklah mengibaskan hujung kain sarungnya pada tempat tidurnya. Maksudnya kena kebah dulu tempat tidur. Baik. Sebab dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi. Dia tahu benda ada pada tempat tidur pun dah tahu. Tambah-tambah di zaman Rasulullah dia tak ada lapu macam zaman kita. Zaman kita ada lapu. Zaman Rasul mana ada lapu? Pakai pelita lah. Pelita pun bukan segenap pelusuk rumah orang nyalakan pelita. Bukan segenap pelusuk rumah orang nyalakan pelita. Jadi kita tak tahu benda yang ada atas katil. Kalau pakai pelita sekalipun lah, ceruh lapu pelita tu tidak sama dengan lapu ni. Tak sama dengan lapu ni. Main mata orang tua pula dah nampak mana kau atas katil tau. Okey, jadi sapu dulu atas katil tu sebab kita tak tahu benda yang ada atas katil setelah daripada kita bangun tadi kita tak tahu. Okey, sapu dulu untuk mengelak daripada kita disakiti, untuk mengelak kita terkena benda-benda yang kita tidak suka yang ada pada atas katil tersebut. Baik. Lepas tu seterusnya kemudian Rasul membaca. Ini Rasul baca lagu mana? Rasul kata kemudian dia baca, sunat dia baca, bukan Rasul baca, sunat dia baca. Dia baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Allah Rabbi, kalau kita perhati makna kepada bacaan ni, jadi bukan kita kena faham bahawasanya Rasulullah nak ajar kepada kita bahawasanya kita mesti hati kita bertaut dengan Allah Ta'ala setiap saat, setiap detik. Siapa ke kita nak tidur, biar hati kita sentiasa basah ingat kepada Allah, sentiasa bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, makna benda bismika rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Bismik, dengan namamu. Rabbi, wahai Tuhanku. Baik, kita cakap bismika, dengan namamu wahai Allah. Kakak ni adalah kita khitab, kita hadapkan percakapan. Ini bermakna Rasulullah menyuruh kepada kita bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, bercakap dengan Allah mung sebagai hamba Allah sebelum daripada mung tidur. Gitu. Bismika, dengan namamu ya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku. Allah. Wada'tu jambi, aku telah meletakkan jambi lambungku. Wabika arfa'u, dan dengan engkau ya Allah aku angkat kembali. Jadi kita bangun pun dengan Allah Ta'ala. Tengok, dengan pertolongan daripada Allah kita bangun semula. Tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tahukan hati kita dengan Allah. In amsakta nafsi farhamha, jika kalau mempegang rohku maka berilah rahmat kepadanya. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah tidur yang terakhir sekali. Mungkin mati dah. Gambar mana orang tidur tak bangun-bangun? Ada orang tidur bangun, ada orang tidur tak bangun-bangun. Tidur tu adalah kematian yang kecil. Tidur adalah kematian yang kecil. Jadi mungkin kematian yang kecil adalah tangga kepada kematian yang besar. Di zaman kita, kau ramai lagi tidur tak bangun-bangun. Lepas kena Covid tahap 5, ditidurkan tak bangun-bangun. Betul tak gitu kan? Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Ada orang tua, ada orang juga, ada orang muda pun ada. Kita jangan orang muda tak ada, orang muda pun ada. Jangan main. Orang muda pun ada. Allah. Jadi jika mung pegang ruh aku ya Allah, maka berilah rahmat kepadanya. Tapi kalau mung lepaskan dia semula, maksudnya dah ambil lagi, maka peliharalah dia dengan apa yang mu pelihara dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Mu peliharalah dia sebagaimana mu pelihara hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Baik. Begitu terjemah. Ya, dia dah terjemah dia kan. Jika engkau mengambil nyawaku maka sayangilah dia, dan jika engkau melepaskannya kembali maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Cuba kita bayangkan kalau kita baca doa ni, serta kita perhati makna. Jadi seolah-olah macam kita cakap dengan kasih kita.
Betul tak itu? Macam kita cakap dengan kekasih kita. Tengok. Kita cakap kalau sekiranya mu ambil roh aku ya Allah, mu sayangilah dia, bagilah rahmat kepada dia ya Allah. Tengok. Baik. Allah Rabbi, orang hak yang benda baca doa ni patut ingat makna ni sebenarnya besar ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau merasa dah merasa kalau orang baca doa ni tak ada bangun subuh bukan pukul 7.30 pukul 8 tak ada kalau baca doa-doa ni sebab antara doa ni kalau sekiranya mu bagi aku kehidupan balik ya Allah, mu jaga aku sebagaimana mu jaga hamba-hambamu yang soleh. Dan bagaimana Allah Ta'ala jaga hamba dia yang soleh? Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan untuk melaksanakan kewajipan. Tak ada bangun subuh pukul 7.30. Tapi kita biasanya orang tua dah bangun dah pukul 7.30 sampai masa time dia bangun dia akan bangun. Mai pukul 7.30 agak nak mati dia balik awal kalau gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa orang muda dah. Kok payah sikit nak bangun Dalam riwayat yang lain disebutkan yang fuduhu thalatha marrat. Artinya dia mengibahkannya sebanyak 3 kali. Ibah dulu, kebah dulu sebanyak 3 kali. Dah kira lah berapa kali pun semua 3 kali itu paling comel. Sebab perintah daripada Rasulullah kalau melibatkan bilangan sebaik-baik kita buat mengikut bilangan yang ganjil. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam As-Sahihain daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur meniup kedua telapak tangannya dan membaca muawwidzatain kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh. Itu di antara cara untuk kita melindungi diri kita daripada gangguan syaitan, jin apa semua sekali. Ni hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca muawwidzatain. Muawwidzatain ni maksudnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu tiup di tangan. Dia bukan tiup semata-mata tiup bukan gitu. Dia tiup macam ludah. Lepas tu sapu seluruh tubuh yang boleh kita sampai. Ambil daripada depan dulu sapu. Sapu mana seluruh tubuh yang boleh kita sampai. Lepas tu tidur. Baik. Rasanya orang kata tempat tu kerah. Tempat tu kerah. Baca hak ni rasa dah ada kerah-kerah. Sungguh. Tak ada kerah-kerah. Kadang-kadang ada setengah-setengah masjid-masjid lama kan. Ada masjid-masjid lama kerah. Ada masjid-masjid lama kerah. Jadi tidur masjid tu kali pakai baca ni. Terang kali kau. Ada tempat kita ada masjid kerah. Amba ingat masa tu mengajar jabat agama Marang. Mengajar jabat agama Marang. Lepas tu amba tanya, lepas tu kita cakap pak masjid kita masjid. Ada masjid ada dalam daerah Marang besar. Amba nak kabar masjid mana? Ada satu masjid dia kata masjid ni masalah kalau subuh tu bila lewat amba. Sebab benda tu bila lewat. Tok Bila dok pergi lagi masjid dok jauh, mereka kali Jumaat mari. Sebab jumpa sama sekepuk sama 3 orang pakai jubah putih. Tok Bila takut. Dah lah bukan kata Tok Bila kita pun takut. Jadi Tok Bila tunggu hari Jumaat mari, lagi hari Jumaat mari dia pergi masjid. Dia dok jauh. Masjid tepi kubur. Bila kita nak khabar masjid mana? Hari Jumaat pula tak mari, lagi dak mendengar Tok Bila apa? Tu lewat apa situ. Jadi baca doa ni sapu di tubuh. Baik. Jadi muawwidzatain ni qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup. Tiup sampai jangan sampai ke tubi alio. Maksudnya macam tubi alio. Kita rasa sejuk-sejuk tangan, lepas tu sapu seluruh tubuh, bahagian depan dulu, bahagian belakang mana yang boleh sapu kita sapu belakang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Sahihain kita nak benda lagi ni benda yang datang daripada Rasulullah, benda yang datang daripada Rasulullah yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sentiasa buat kita pakai buat dah tu. Baik. Jadi untuk hari ni kita rasa sini dululah. InsyaAllah kita bertemu balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.